Usah menjadi petualang negara. Jumaat lalu, negara digemparkan dengan berita penahanan seorang lelaki warga Israel bersama 6 pucuk senjata api serta 200 butir peluru di sebuah hotel di Jalan Ampang. Lelaki berusia 36 tahun itu dikesan masuk ke negara ini melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 12 Mac lalu dengan menggunakan pasport Perancis. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata 6 senjata api yang ditemui dalam bilik hotel suspek adalah jenis Glock 19 Marine, Glock 17 Gen Sport, Smith & Wesson, Sig Sauer dan Stogger serta 200 butir peluru yang diletakkan di dalam beg miliknya. Menurut tangkapan dan soal siasat ke atas suspek dilakukan oleh Pasukan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Polis Kontingen Kuala Lumpur dibantu pihak JSJ Bukit Aman. Siasatan mendapati kesemua senjata berkenaan dibeli suspek sebaik tiba di negara ini dengan menggunakan mata wang kripto. Kita sedang menyiasat bagaimana senjata itu dibawa masuk ke negara ini dan siapa yang menyelundupnya. Kita pun nak tahu siapa penerima pembayaran itu, katanya dalam sidang media beberapa hari lalu. Hasil soal siasat, katanya suspek mendakwa dia datang ke negara ini untuk mencari seorang individu yang juga rakyat negaranya untuk dibunuh kononnya berkaitan isu keluarga. Namun polis tidak mempercayai dakwaannya itu. Razaruddin berkata pihak polis masih menjalankan siasatan dan berkemungkinan suspek mempunyai agenda lain datang ke negara ini. Tambah beliau, suspek kini direman dan tidak menolak kemungkinan reman ke atas suspek akan disambung sekiranya ada keperluan untuk menyelesaikan siasatan. Kesalahan yang dilakukan adalah pertama mengikut Akta Pasport 1966 dan Seksyen 7 Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971 iaitu menyeludup atau berdagang senjata api yang boleh membawa hukuman gantung. Apa yang membimbangkan kita di sini, pertama apabila tangkapan ini berlaku, apa yang kita nampak adalah isu berkaitan Palestin dan Israel. Maka kita kini sangat berwaspada tentang keselamatan Perdana Menteri sendiri yang di-Pertuan Agong dan juga beberapa VVIP yang kita perlu ambil kira keselamatan mereka, keselamatan di sini, katanya. Mengulas lanjut, kata beliau, siasatan polis percaya suspek tidak bergerak solo dan mungkin mempunyai rangkaian dengan individu tertentu yang masih tidak dikenal pasti. Dia telah masuk ke negara ini dengan penerbangan melalui Emirat Arab Bersatu UAE ke Malaysia yang mana penerbangan di UAE mempunyai kawalan ketat. Kita tidak percaya dia boleh bawa masuk semua pistol itu dari sana. Suspek juga dipercayai berpindah randa dan telah duduk di 2 atau 3 hotel berlainan sebelum diberkas. Pada mulanya, kita mendapat maklumat awam pergerakannya yang meragukan sebelum kita mengkuari dan menahan suspek, katanya. Dalam pada itu, ditanya adakah lelaki berkenaan merupakan ejen Israel, Razaruddin berkata siasatan masih berjalan. Sementara itu, sepasang suami isteri yang ditahan di Kuala Selangor Jumaat lalu direman 7 hari untuk siasatan kerana disyaki membekalkan senjata api kepada lelaki warga Israel tersebut. Reman kedua-dua suspek warga tempatan berusia 42 dan 40 tahun itu bermula Sabtu bagi tindakan di bawah Akta Senjata 1960. Susulan itu berpandukan maklumat pasangan berkenaan, polis menyerbu kediaman mereka di Kuala Selangor sebelum menemui sepucuk pistol dalam kereta jenis Honda Jazz. Melalui soal siasat, suspek mendakwa telah membeli senjata di Thailand sebelum diserahkan kepada seorang lelaki warga asing dipercayai rakyat Israel. Lantaran itu, tindakan segera Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein yang menambah kawalan Polis Diraja Malaysia PRM ke atas beberapa pemimpin negara susulan penangkapan warga Israel berkenaan mendapat ucapan tahniah dan pujian rakyat jelata. Selain beranggapan tidak mustahil ejen asing cuba mengganggu-gugat ketenteraman dalam negara, rakyat juga menggesa semua 141 pintu masuk utama negara dikawal rapi dan laporan audit pemeriksaan dilakukan dengan lebih kerap. Syabas kepada PDRM atas kesiapsiagaan mereka menangani isu warga Israel dan rakyat tempatan yang bersekongkol untuk melakukan jenayah dalam negara, terutamanya apabila mensasarkan pemimpin negara termasuk yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelantangan Perdana Menteri dan kerajaan dalam isu Palestin tidak mewajarkan ejen Israel menyusup masuk menggunakan pasport Perancis menyasarkan pemimpin negara sebagai politik dendam kesumat mereka akibat kekejaman yang mereka sendiri lakukan. Rakyat Malaysia tidak wajar malah diharamkan menjadi pengkhianat dengan membantu warga asing melakukan jenayah dalam negara biarpun ditawarkan imbuhan lumayan. Kesalahan itu tidak akan sesekali dimaafkan. Usah menjadi petualang kepada pengganas asing termasuk ejen perisikan melakukan apa-apa jenayah yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Tidak kira sama ada pengganas warga negara manapun, ia tetap salah atas nama kemanusiaan. Berpatah arang, berkerat rotan.